Selamat sejahtera semua. Nama saya Yo Hui Hui dari Kumpulan 20. Saya dan rakan-rakan dari Kumpulan 20 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu serangan cyber merosakkan negara dan implikasinya. Sebagai permulaan, saya ingin menerangkan sikit tentang jenayah cyber. Jenayah cyber adalah merujuk kepada suatu bentuk pelakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah pelakuan jenayah dilakukan sama ada ia melibatkan seorang individu ataupun sekumpulan orang. Di Malaysia, jenayah cyber bukanlah perkara yang baru tetapi ia telah melibatkan antarabangsa. Banyak kes yang telah melibatkan jenayah cyber telah pun dikesan seluruh negara. Malah, ramai di kalangan rakyat Malaysia juga telah menerima kesan-kesan negatif daripada aktiviti-aktiviti jenayah cyber yang semakin berleluasa pada masa ini. Peralatan teknologi maklumat seperti laptop, telefon pintar, radio, tablet dan komputer peribadi yang semakin canggih telah disalahgunakan oleh orang ramai, menyebabkan berlakunya jenayah cyber. Hal ini berlaku kerana ada pihak yang menyalahgunakan peralatan teknologi dan tidak bertanggungjawab demi keuntungan. Seterusnya, permasalahan kajian kami adalah terdapat segelintir masyarakat yang masih kurang faham tentang jenayah cyber. Selain itu, tidak ramai yang membincangkan berkaitan jenayah cyber. Jenayah cyber banyak memberi kesan negatif. Jika rakyat masih bersikap tamah, acuh tak acuh, leka dan tidak mengambil tindakan terhadap isu ini, maka jenayah cyber akan semakin meningkat. Seterusnya, objektif kajian kami adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan sejauh mana pengetahuan tentang jenayah cyber di kalangan Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya ingin serahkan kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Muhammad Amirul selaku penelia bagi kerja khusus HFE 224 dan rakan sepasukan sekalian. Saya Nurul Ana Farzana binti Muhammad Faizal bernombor matrik 158971 akan membuat pembentangan mengenai kaedah kajian yang telah dipersetujui oleh setiap ahli kumpulan kami bagi menjalankan dan menjayakan kajian ini. Kaedah kajian yang pertama ialah kaedah borang soal selidik. Borang soal selidik telah diedarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi pelajar USM dalam lingkungan masa beberapa minggu. Soalan yang dipertanyakan adalah mudah dan ringkas. Hal ini bagi membantu pihak responden untuk memahami dan menjawab soalan tersebut dengan cepat dan tepat. Soalan-soalan tersebut juga direka dengan merujuk kepada tujuan kajian yang dijalankan supaya menepati setiap objektif dan kehendak kajian yang dijalankan. Seterusnya, kaedah muat turun internet. Dalam era kemajuan internet ini, kemudahan penggunaan internet banyak membantu kami dalam mendapatkan info tambahan yang boleh digunakan untuk menyiapkan kajian ini. Beberapa artikel dari laman sesawang berautoriti yang ditemui berkaitan dengan topik kajian ini diguna pakai sebagai bahan rujukan untuk menyediakan borang soal selidik, merangka serta menulis laporan dan sebagainya. Maklumat tambahan yang diperoleh turut membantu dalam mengukuhkan lagi pemahaman kami terhadap topik kajian ini. Kaedah ketiga yang kami gunakan ialah kaedah audio-visual. Perkembangan teknologi maklumat pada masa kini memudahkan lagi tugasan kajian yang dijalankan. Pelbagai video berkaitan topik kajian yang dimaknai di internet berkongsi mengenai info-info penting dengan lebih bernas dan mudah untuk kami fahami. Audio dan visual yang kami peroleh membantu kami menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Akhir sekali ialah kaedah analisis dokumen. Pelbagai laporan dan dokumen dari internet yang mempunyai info dan fakta yang tepat dan sahih berkaitan kajian ini digunakan sebagai bahan rujukan untuk memastikan setiap penulisan dalam kajian ini adalah tepat dan berdasarkan fakta yang sahih.
Hal ini juga bertujuan untuk mengelakkan sebarang isu keraguan tentang info dan data yang diperolehi dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Iman bin Mawar Fauzan, nombor matrik 159587. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk dapatan kajian dan analisis data. Sebagai permulaan, seramai 100 orang responden telah menjawab kumpulan soal 3D ini melalui pautan Google Form yang telah disediakan kepada pelajar USM dan orang awam. Pada kajian ini, terdapat 15 soalan yang dibahagikan secara 3 soalan demografi, 2 soalan pengalaman responden tentang topik kajian, 5 soalan pengetahuan responden tentang topik kajian dan 5 soalan pendapat responden. Soalan pertama, jantina responden. Dari 100 orang responden, terdapat 50 orang responden lelaki dan 50 orang responden wanita. Soalan kedua, umur responden. Soalan ini dibahagikan kepada 3 kumpulan umur. Umur yang pertama 18 hingga 20 tahun, umur kedua 21 hingga 23 tahun dan kumpulan ketiga 24 tahun dan ke atas. Dari 100 orang responden, terdapat 30 orang responden berumur 18 hingga 20 tahun yang mewakili 30%. 21 hingga 23 tahun seramai 40 orang responden mewakili 40%. Dan 24 tahun ke atas seramai 30 orang responden mewakili 30%. Soalan ketiga, kaum responden. Soalan ini dibahagikan kepada 4 kumpulan kaum. Kaum pertama, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan lain-lain kaum. Dari 100 orang responden, terdapat 85 orang kaum Melayu mewakili 85%, kaum Cina terdapat 6 orang responden mewakili 6%, kaum India seramai 7 orang responden mewakili 7% dan lain-lain kaum seramai 2 orang responden. Soalan keempat, media sosial yang selalu digunakan oleh responden. Soalan ini adalah soalan pelbagai pilihan jawapan ataupun MCQ. Soalan ini dibahagikan kepada 5 pilihan jawapan iaitu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain platform. Majoriti responden menggunakan Instagram iaitu seramai 64 orang responden mewakili 64%. Kedua teramai ialah Facebook seramai 55 orang responden mewakili 55%. Dan diikuti oleh TikTok seramai 51 orang responden mewakili 51%. Kedua terbawah ialah Twitter seramai 26 orang ataupun 26% dan lain-lain platform seramai 11 orang responden mewakili 11%. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Nisa. Soalan kelima ialah, adakah responden mengikuti perkembangan teknologi maklumat? Dari 100 orang responden, terdapat 86 orang responden menjawab ya, manakala 14 orang lagi responden menjawab tidak. Bagi soalan ke-6, seberapa kerap responden menggunakan media sosial dalam satu hari? Jawapan dibahagikan kepada 4 pilihan jawapan iaitu 1 hingga 2 jam, 3 hingga 4 jam, 5 hingga 6 jam dan melebihi 7 jam. Dari 100 orang responden, terdapat 14 orang responden menjawab 1 hingga 2 jam, 21 orang responden menjawab 3 hingga 4 jam, 29 orang responden menjawab 5 hingga 6 jam dan selebihnya 36 orang responden menjawab melebihi 7 jam sehari. Bagi soalan yang ke-7, adakah responden pernah mendengar ungkapan berkaitan jenayah cyber? Dari 100 orang responden, terdapat 95 orang responden menjawab ya, manakala hanya segelintir sahaja iaitu 15 orang responden menjawab tidak. Saya Fatin Syafiqah binti Abdullah bernombor matrik 155990. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai soalan-soal sidik yang ke-8 iaitu pernahkah responden menjadi mangsa jenayah cyber? Responden kajian terdiri daripada 100 orang pelajar dari kampus Kejuruteraan Awam Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Daripada carta, majoriti responden iaitu sebanyak 80% menjawab tidak pernah menjadi mangsa jenayah cyber, manakala selebihnya 20% menjawab pernah menjadi mangsa jenayah cyber. Seterusnya, soalan ke-9. Adakah responden tahu mengenai hukuman atau tindakan yang menanti pelaku jenayah cyber? Di sini kita dapat lihat bahawa terdapat 46 responden iaitu 46%
menjawab mengetahui mengenai hukuman atau tindakan yang bakal dikenakan terhadap pelaku jenayah cyber, manakala selebihnya 54% menyatakan tidak tahu mengenai hukuman yang bakal dikenakan. Soalan ke-10, adakah jenayah cyber ini boleh dicegah dengan penciptaan software yang baru ataupun moden? Daripada carta PAI, seramai 81% iaitu 81% menjawab ya, ia perlu dicegah melalui penciptaan software yang baru ataupun moden, manakala seramai 19% responden menjawab tidak perlu. Soalan ke-11, wajarkah pendidikan tentang pencegahan jenayah cyber ini diperkenalkan sejak dari awal? Okey, daripada carta PAI, kita dapat dilihatkan bahawa dapatan kajian mendapati seramai 97 responden iaitu 97% menyatakan wajar pencegahan jenayah cyber ini diperkenalkan sejak dari awal, manakala 3 lagi responden menjawab tidak wajar dicegah dari awal. Untuk soalan 12, adakah rakyat Malaysia cukup didedahkan mengenai masalah jenayah cyber yang kian menghantui masyarakat? Data daripada carta tersebut menunjukkan responden telah menjawab tidak. Seramai 69 responden iaitu 69% menjawab tidak dan 31 responden lagi menjawab ya. Di sini dapat disimpulkan bahawa majoriti rakyat Malaysia tidak cukup didedahkan mengenai masalah jenayah cyber. Soalan 13. Pada pendapat responden, golongan apakah yang selalu menjadi mangsa jenayah cyber? Okey, untuk soalan ini, responden diberi 4 pilihan jawapan iaitu pegawai kerajaan, golongan remaja, orang awam dan lain-lain. Dari 100 orang responden, terdapat 5 responden iaitu 5% menjawab pegawai kerajaan, 35 responden, 35% menjawab golongan remaja, 53 responden, 53% menjawab orang awam dan 7 orang responden iaitu 7% menjawab lain-lain. Okey, beralih ke soalan seterusnya. Pada pendapat responden, wajarkah hukuman terhadap salah laku jenayah cyber ini dipertimbangkan hukumannya? Daripada 100 responden, terdapat 94 orang responden iaitu 94% menjawab wajar, manakala selebihnya 60% menjawab tidak wajar hukuman terhadap salah laku jenayah cyber dipertimbangkan. Soalan terakhir iaitu soalan ke-15. Pada pengetahuan anda, adakah kes jenayah cyber ini berada pada tahap serius? Daripada 100 orang responden, terdapat 85 responden iaitu 85% menjawab ya, manakala selebihnya 15% iaitu 15 responden menjawab tidak. Kesimpulannya, jenayah cyber membawa kerugian dan impak yang amat besar kepada mangsa-mangsa yang terlibat, masyarakat serta negara. Akan tetapi, dalam dunia kemajuan tanpa sepadan ini, jenayah cyber merupakan salah satu permasalahan yang sukar ditangani segelintir pihak kerana ia melibatkan individu-individu yang mempunyai kepakaran yang hebat dalam bidang teknologi. Oleh yang demikian, pihak yang berkuasa perlulah bertanggungjawab bagi menangani masalah ini dari terus berleluasa dan memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara dengan cara yang lebih efektif dan berkesan untuk mencari pelakunya dan dikenakan hukuman yang sewajar. Kami telah menyediakan 2 QR code, satu QR code untuk rujukan dan satu lagi untuk maklumat ahli kumpulan. Sekian dari kami, terima kasih.